Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Aizat bin Harmizi. Nombor metrik 19110924. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang Khalifah Uthman bin Affan. Dari segi pendahuluan tamadun Islam pada zaman Khulafah Ar-Rasyidin terselah dari aspek politik, dakwah dan pengurusan negara Islam yang sistematik. Khulafah Ar-Rasyidin yang dimasukkan ialah terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat khalifah telah berjaya menjadikan negara Islam di Madinah sebuah negara yang kukuh dengan menggunakan kaedah politik dan dakwah masing-masing. Sistem khalifah semasa zaman ini juga merupakan satu corak pemerintahan yang unggul dan memenuhi tuntutan dalam hidup bermasyarakatan dan bernegara sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Sistem khalifah ini berjalan berasaskan ajaran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dilanjutkan oleh khalifah selepasnya. Pendekatan politik dan dakwah Khulafah Ar-Rasyidin telah banyak berjasa terhadap pembangunan negara Islam. Tugas dan peranan utama yang dilakukan oleh Khulafah Ar-Rasyidin adalah untuk meneruskan proses kesinambungan kepimpinan umat dan pemerintah kerajaan Islam Madinah yang telah diasaskan penubuhan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumpuan usaha diberikan untuk menyempurnakan tugas pemerintahan dan rancangan yang tidak sempat diselesaikan oleh Rasulullah bagi memantapkan serta mengkukuhkan kedudukan ummah dan kerajaan Islam ketika itu. Dasar peluasan wilayah kerajaan Islam yang dijalankan oleh Khulafah Ar-Rasyidin menyebabkan kedudukan pemerintah kerajaan Islam menjadi bertambah kuat dan besar. Kedudukan ekonomi kerajaan Islam menjadikan semakin mantap serta kukuh dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat hasil daripada berlaku asimilasi dan interaksi antara golongan Islam dengan penduduk-penduduk setempat di kawasan-kawasan yang telah ditakluki oleh mereka. Di dalam penulisan ini akan membincangkan mengenai aspek politik dan aspek dakwah yang digunakan oleh Khalifah Ar-Rasyidin dalam menjadikan negara Madinah sebuah negara yang unggul dan hebat, dan diharapkan agar penulisan ini akan memberikan sedikit sebanyak gambaran yang jelas mengenai peranan yang dimainkan oleh keempat-empat khalifah ini dalam membangunkan daulah Islamiah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hakimi Haika bin Ayub Al-Zahid. Nombor metrik 19110926. Okey, di dalam video ni saya akan membentangkan iaitu tentang sejarah Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, dan saya akan menyambung daripada pembentangan saudara saya iaitu saudara Aidil Aizat. Okey, sejarah Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Apakah sejarah beliau? Iaitu kita mulakan dengan itu. Nama beliau adalah Uthman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf. Iaitu beliau adalah keturunan Bani Umayyah dan satu cabang daripada kabilah Quraisy. Keturunan beliau adalah bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman yang lahir kira-kira 6 tahun selepas hari lahir kelahiran baginda itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ataupun baginda lebih tua daripada Uthman 6 tahun. Nama ayahandanya adalah Affan, sedangkan ibunya bernama Arwah, neneknya bernama Baizah, anak dari Abdul Muttalib. Ini bermakna nenek Sayyidina Uthman adalah makcik kepada Nabi Muhammad SAW. Uthman termasuk suku kaum Quraisy daripada cabang Umayyah. Orang ramai menganggap bahawa Bani Umayyah atau Bani Umayyah keturunan Umayyah dengan Bani Hisham, menganggap bahawa Bani Umayyah dengan sama dengan Bani Hisham atau Bani Hashim. Dan bila mana ketika Uthman dewasa ataupun besar,
dia menjadi saudagar kain ataupun pedagang kain. Perdagangan kain ini membuatkan Sayyidina Uthman menjadi orang yang kaya raya seketika itu. Dengan kekayaan ini, dia selalu siap sedia membantu rakyat. Uthman baik hati dan sangat peramah. Beliau selalu menyediakan sejumlah wangnya untuk menolong orang-orang yang terlibat dalam kesukaran ataupun dalam kesusahan. Jadi kalau dikatakan bahawa Sayyidina Uthman, walaupun dia seorang pedagang yang kaya raya ketika itu, tapi jiwa dan hatinya tetap ingin bersedekah ataupun ingin menyumbang ke arah kebaikan. Rakyat Mekah lambat laun menjadi hormat kepadanya dan akhirnya mereka mencintainya dan menghormati Sayyidina Uthman dengan sepenuh hati mereka. Nabi sendiri termasuk sayangan daripada kaum keluarga Sayyidina Uthman, tetapi hal ini tidak menjadi halangan baginya untuk menerima suatu kebenaran ataupun suara kebenaran daripada Nabi Muhammad SAW setelah mendapat seruan ajaran Islam. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ni tidak keberatan hati untuk menerima seruan Islam dan beliau sendiri telah memeluk Islam. Okey, iaitu Uthman adalah salah seorang sahabat besar dan penulis wahyu. Beliau telah memerintah kerajaan Islam hampir 11 tahun lamanya, dan tahun Masihi 644 hingga 655 Masihi. Beliau memperoleh gelaran Zun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Sebabnya ialah kerana Rasulullah SAW telah mengahwinkannya dengan dua orang putrinya, iaitu yang pertama kalinya dengan Ruqyah, dan sesudah wafatnya semasa perang Badar, maka Rasulullah SAW mengkahwinkan Uthman dengan Khaltum. Demikian besar kecintaan dan penghormatan Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Uthman bin Affan. Tak kala isterinya yang kedua, iaitu pula meninggal, Rasulullah SAW telah berkata kepadanya, "Jika ada anak perempuanku lagi, hai Uthman, ataupun wahai Uthman, telah engkau kuambil sebagai menantuku." Jadi dapat ditahu di sini kesimpulannya, Rasulullah SAW berkata, sekiranya aku mempunyai lagi anak perempuan, maka aku akan kahwinkan anak perempuanku dengan kamu. Beliau juga adalah saudagar kaya dan sangat dermawan, dan beliau pernah menjadi wakil pribadi Rasulullah SAW dalam perundingan dengan orang-orang Quraisy yang mewujudkan perdamaian Hudaybiyah, dan pernah menjadi pemangku ketua negara di kala Rasulullah SAW keluar berperang. Beliau datangnya dan suku ataupun puak Quraisy yang paling keras hati tentangannya terhadap agama Islam dan Rasulullah SAW, iaitu puak Umayyah. Menurut catatan sejarah, Sayyidina Uthman bin Affan termasuk orang kelima yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Uthman radhiyallahu anhu ataupun saya pun lupa, termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW kerana kemuliaan dan kehalusan budi pekertinya. Memang sesungguhnya sangat penyantun, lemah lembut, lagi pemalu. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ni, kalau nak boleh dikatakan, adalah seorang sahabat yang tinggi budi pekerti, tinggi kepribadian dirinya. Itu dari segi apa? Dari segi pertuturan, lemah lembut dari segi bahasa semua. Jadi kiranya macam lemah lembut dan juga pemalu. Kiranya kita ada juga sifat-sifat malu. Okey. Seterusnya sebagai memperlihat kecintaan dan perhargaan Rasulullah SAW kepadanya, itu maka beliau telah menjadi pilihan baginda untuk dikahwinkan dengan putri-putrinya, seorang demi seorang selepas meninggal seorang selepas satunya. Nabi SAW mensifatkan Uthman sebagai seorang yang pemalu sehingga para malaikat turut malu kepadanya. Di sini Rasulullah SAW mensifatkan Sayyidina Uthman ini sebagai seorang pemalu. Tak kala malaikat juga malu dengan Sayyidina Uthman ni. Memang Rasulullah SAW biasanya tidak keberatan
menerima kedatangan para sahabatnya dalam berpakaian seperti biasa. Tetapi apabila dia ketahui bahawa Sayyidina Uthman bin Affan akan datang mengunjunginya, maka baginda pun mengenakan pakaian yang sewajarnya sebagai menghormati sahabat yang disegani sendiri oleh para malaikat. Dalam satu riwayat lain yang adalah dikisahkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, saya mohon kepada Tuhanku supaya tidak ada seorang pun yang pernah menjadi menantuku atau menjadi mertuaku dimasukkan ke dalam neraka. Hal yang demikian itu tercapai oleh Sayyidina Uthman kerana Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap Nabi mempunyai teman, dan Uthman adalah temanku di dalam syurga. Beliau adalah seorang ahli ibadat yang selalu menghidupkan malamnya dengan sembahyang malam, di mana beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran hanya dengan satu rakaat sembahyang witir. Jadi apa yang kita tahu, Nabi SAW pernah bersabda bahawa Uthman ni adalah sahabat dan temanku di dalam syurga. Jadi kita dapat tahu bahawa Sayyidina Uthman bin Affan adalah sahabat ataupun teman baginda di dalam syurga, dan juga seorang ahli ibadat yang menghidupkan malam dengan sembahyang. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ni merupakan ahli ibadat yang manakala membuat sunnah-sunnah Rasulullah sepertinya sembahyang malam, dan juga dapat mengkhatamkan Al-Quran dengan hanya satu rakaat sembahyang witir, satu rakaat sahaja. Jadi besar sungguh kehebatan Sayyidina Uthman bin Affan, yang tak kala yang Nabi pernah berkata bahawa Sayyidina Uthman bin Affan ni adalah seorang yang pemalu. Tak kala malaikat lagi malu dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi sekali itu daripada saya, saya sudahi dengan aqul hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ain Nazmi bin Muhammad Zawari, nombor metrik 19110935. Hari ini saya akan menyambung tajuk tentang Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan yang bertajuk pelantikan khalifah. Penentuan mereka yang layak menjadi khalifah ketika hampir wafat, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah pada masa itu telah mengambil suatu tindakan yang agak berlainan sekali dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam pemilihan kepada penggantinya sebagai khalifah yang bakal mentadbir dunia dan menjaga kesucian agama. Selepas kewafatannya nanti, beliau telah menyenaraikan nama-nama calonnya bagi mengelak sebarang pergeseran yang mungkin berlaku sebagaimana yang pernah terjadi selepas kewafatan Rasulullah SAW dalam menentukan orang yang layak menjadi khalifah. Senarai itu berdasarkan kepada nama-nama sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Mereka ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Namanya anak beliau sendiri iaitu Abdullah bin Umar tidak dimasukkan dalam senarai tersebut kerana beliau merasakan sudah cukup hanya beliau sahaja yang menjadi khalifah daripada keluarga Al-Khattab bagi memikul bebanan amanah yang berat itu. Abdullah bin Umar hanya diberi peranan sebagai calon yang bakal memberi sokongan kepada sesiapa saja yang terpilih dengan undian yang paling terbanyak. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amir Shazwan bin Abdul Aziz, nombor metrik 19110932. Saya akan menyambung pembentangan dari sahabat saya. Seterusnya ialah mesyuarat pemilihan khalifah. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, maka keenam-enam calon tersebut telah berkumpul dan bermesyuarat di sebuah rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miswar bin Makramah. Ketika berlangsung pertemuan yang penting ini, maka telah berlaku sedikit silap faham yang menyebabkan 3 orang daripada kalangan mereka telah menarik diri, manakala seorang lagi tidak menghadirkan diri ke majlis itu. Akhirnya yang tinggal hanyalah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali serta Abdullah bin Umar sebagai pemerhati.
sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Sayyidina Umar. Jika berlaku keadaan begini, maka Abdul Rahman bin Auf diamanahkan agar mengendalikan pemilihan khalifah. Tindakan pertama yang mesti diambil ialah dengan meninjau pendapat ketua-ketua kabilah. Namun ia tidak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah pemilihan ini disebabkan ada pihak yang menyokong Sayyidina Osman dan ada pula pihak yang menyokong Sayyidina Ali. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf mengambil keputusan untuk bertemu mata dengan mereka berdua dalam menyelesaikan masalah yang rumit ini. Masing-masing ditanya oleh Abdul Rahman bin Auf dengan satu soalan yang berbunyi, jika engkau dilantik menjadi khalifah, adakah engkau sanggup melaksanakan semua ajaran Al-Quran dan hadis Nabi serta mengikut jejak kedua-dua orang khalifah sebelum kamu? Sayyidina Ali menjawab, aku berharap agar boleh melaksanakannya setakat kemampuan aku. Manakala Sayyidina Osman menjawab dengan tegas dan berani dengan katanya, ya, aku sanggup. Dengan ketegasan dan kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Osman ini, maka tanpa teragak-agak lagi, lalu Abdul Rahman bin Auf terus melantik Sayyidina Osman sebagai khalifah yang baru menggantikan Sayyidina Umar yang telah wafat. Sekian dari saya, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Ahmad Ashraf bin Tuan Muhammad Syafi'i, nombor matrik 19110931. Okey, hari ini saya akan ulas tajuk kriteria pelantikan Sayyidina Osman. Okey. Pertama, kesimpulan kepada cara pemilihan khalifah yang telah dijalankan ini, maka ia menunjukkan kepada kita bagaimana kelebihan dan kelemahan yang ada pada mereka berdua. Ini bermakna pelantikan Sayyidina Osman sebagai khalifah bukanlah berdasarkan kepada sikap lemah lembut yang ada padanya, dan bukan juga kerana faktor usia beliau yang agak tua berbanding Sayyidina Ali. Sebaliknya, pemilihan ni Sayyidina Osman menurut Iman Al-Tabari berdasarkan kepada dua sebab utama, iaitu yang pertamanya disebabkan masyarakat Islam pada masa itu tidak mahu lagi pelantikan khalifah daripada kalangan Bani Hashim ni, di mana ia boleh membawa kepada lahirnya sistem warisan dan monarki dalam pemerintahan Islam dan boleh memecah belahkan kaum Quraisy. Sebab yang kedua yang menyebabkan Sayyidina Osman terpilih berbanding Sayyidina Ali ni ialah disebabkan ketegasan Sayyidina Osman dalam menjawab soalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Akhirnya Sayyidina Osman dibai'ahkan pada Zulhijjah tahun 23 Hijrah dan dilantik secara rasmi sebagai khalifah pada Muharram tahun 24 Hijrah. Orang yang pertama memberi bai'ah atau sumpah setia kepada pelantikan Sayyidina Osman itu ialah Abdul Rahman bin Auf, diikuti oleh Sayyidina Ali, dan ada pula riwayat yang menyatakan sebaliknya. Walaupun para penyokong Sayyidina Ali melahirkan sikap tidak puas hati dengan pelantikan ini, namun buat sementara waktu Abdul Rahman bin Auf berjaya menenangkan suasana. Okay. Setakat itu saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Hakim bin Cik Muhammadin, nombor matrik 19110918. Seterusnya, pemilihan khalifah melalui sistem syura.
kesinambungannya daripada cara pelantikan yang telah dibuat, maka kita dapat melihat bagaimana Saidina Umar cuba menjauhkan diri daripada melakukan sebarang penyelewengan, nepotisme dan kronisme dalam memilih penggantinya. Nepotisme ini ialah melebihkan saudara mara serta rakan yang ada hubungan dan bukannya dengan penilaian objektif bagi keupayaan, meritokrasi atau kesesuaian terhadap sesuatu jawatan. Oleh sebab itu, Saidina Umar melantik Said bin Zaid, iaitu sepupunya dan anaknya Abdullah bin Umar, sebagai pemerhati sahaja serta dikecualikan daripada calon yang bakal menjadi khalifah. Kita juga dapat melihat bagaimana cara antara kriteria dalam pemilihan khalifah mestilah mempunyai ketegasan dalam melaksanakan tanggungjawab serta berani menegakkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam pemilihan penggantinya juga, maka Saidina Umar mencuba mengelakkan sebarang unsur monarki dengan menghalang pelantikan khalifah dari Bani Hashim, iaitu Saidina Ali sepupu Nabi, sepupu Nabi. Proses ini juga sebagai mengasaskan sistem syura dalam pelantikan pemimpin. Jadi sekadar itu saja ucapan saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'. Saya akan membentangkan tajuk kecil yang bertajuk Perkembangan dan Sejarah Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Saidina Utsman menjadi khalifah selepas Saidina Umar Al-Khattab dibunuh pada tahun 644 Masihi. Beliau memerintah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sehingga 656 Masihi. Semasa pemerintahannya, keseluruhan Iran, sebahagian daripada Afrika Utara dan Siprus menjadi sebahagian daripada Empire Islam. Adalah dikatakan bahawa Saidina Utsman melantik saudaranya sebagai pentadbir jajahan baru Islam. 6 tahun pertama pemerintahannya aman, manakala 6 tahun terakhir pemerintahannya dalam keadaan huru-hara. Beliau berjaya menyatukan mushaf Al-Quran yang berbeza-beza kepada satu mushaf mengikut susunan mushaf yang dikumpulkan oleh Saidina Abu Bakar. Hingga hari ini kita gunakan mushaf Utsmani. Seorang sahabat Nabi dermawan, semasa beliau berada di Madinah, beliau telah membeli telaga air dari Yahudi dan mewakafkan ianya untuk keperluan masyarakat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanan bin Kamaluddin, nombor metrik 19110921. Saya akan membentangkan dan menceritakan tajuk tentang Khalifah Utsman bin Affan, iaitu saya akan menceritakan tentang sumbangan dan kehebatan pentadbiran Utsman bin Affan. Yang pertama, penulisan Al-Quran. Bagi mengelakkan Al-Quran tercemar dari segi tulisan dan bacaan, kurang beberapa perdebatan mengenai perbezaan riwayat pembacaan. Saidina Utsman telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zabid bin Thabit. Saidina Utsman mengambil langkah memusnahkan salinan Al-Quran yang terdapat di Syria, Basrah, Kufah dan lain-lainnya, dan menetapkan cuma mushaf dari Madinah sahaja yang diakui kasihannya, sekaligus menjadi satu-satunya
mushaf tumpuan bagi rujukan kaum muslimin seluruhnya. Okey, itu saja pembentangan saya tentang pentadbiran Khalifah Uthman bin Affan, iaitu tentang penulisan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Farid bin Mazlan, nombor matrik 1911096. Jadi ana akan sambung pembentangan dari sahabat ana, iaitu tentang sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan ni. Memang banyaklah sumbangan dia. Salah satunya ialah meluaskan wilayah Islam. Jadi pada zaman pemerintahan beliau, Sayyidina Uthman ni telah berjaya meluaskan wilayah Islam sehingga ke Kabul dan Maghribi. Salah satu sebabnya beliau berjaya untuk meluaskan wilayah Islam ni ialah dia menghantar pendakwah-pendakwah yang telah didakwah olehnya sendiri kepada banduai-banduai di penjara. Jadi banyaklah orang memeluk Islam ni. Jadi kawasan wilayah Islam ni yang luas telah mengangkat Islam sebagai sebuah empire baru yang lebih besar dan berkuasa dari Byzantine. Jadi setakat tu dulu dari ana serah kepada sahabat ana pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harusuddin bin Rosman, nombor matrik 191100938. Sumbangan dan kehebatan pentadbiran Uthman bin Affan yang ketiga ialah mengembangkan dakwah Islam. Sayyidina Uthman sentiasa menghabiskan waktunya dengan menyampaikan dakwah Islam kepada tawanan perang. Oleh kerana itu, jumlah mereka yang memeluk agama Islam semakin bertambah. Sampai di situ saja pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iqbal Iqmal bin Uthman, nombor matrik 1911050. Okey. So pada hari ini saya akan membentangkan tentang Uthman bin Affan, tentang sikap dermawan dia. Okey. Beliau sangat terkenal dengan sikap dermawan dan pemurah. Okey. Dikatakan bahawa beliau telah membeli telaga Raumah dengan harga 35,000 dirham dan menyumbangkan untuk kegunaan orang ramai. Okey. Selain daripada itu, beliau juga dikatakan sering membebaskan dan memerdekakan hamba abdi pada setiap hari Jumaat. Sayyidina Uthman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah dan pada tahun 35 Hijrah akibat dibunuh oleh ketua pemberontak yang diketuai oleh Al-Ashtar di usia 82. Dan jenazah beliau dimakamkan di tanah perkuburan Al-Baqi, Madinah. Okay, hilangnya seorang permata Islam yang zuhud dan berwibawa. So kita boleh tengok dekat sini yang kalau kita tengok Uthman bin Affan ni adalah seorang yang sangat dermawan, yang terkenal dengan sikap dermawan dan pemurah. Okay. Beliau telah membeli telaga Raumah yang bernilai 35,000 dirham, okay, dan menyumbangkan kepada orang ramai. Serta beliau juga membebaskan hamba abdi pada setiap hari Jumaat. Okay, itu adalah satu kesungguhan ataupun baik hati yang ditunjukkan, kan? Contoh yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan dalam ketika beliau masih hidup. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Sahibul. Jadi nombor matrik 191100922. Jadi saya akan sambung ke perbentangannya adalah nombor 5 tentang pembesaran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah menjadi padat akan kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai.
Oleh itu, Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Masjid itu juga tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya. Jadi pembentangan saya satu lagi akan disambung oleh sahabat saya Ahmad Najmi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi Al-Khadri bin Muhammad Khairi, nombor matrik 19110933. Jadi saya akan membentangkan sedikit tajuk sejarah Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu sumbangan beliau yang keenam adalah bidang ketenteraan. Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka pada ketika itulah. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditaklukkan ialah Kiripos, Afghanistan, Samarkand, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco dan beberapa buah negara lagi. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa, dan banyaklah negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Adik bin Norman, nama matrik 19110928. Zaman fitnah pada akhir tahun 34 Hijrah, pemerintahan Islam dilanda fitnah. Sasaran fitnah tersebut adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rejab. Sayyidina Ali bin Abi Talib bermatian-matian membela Sayyidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Sayyidina Ali menayangkan keluhan dan tuduhan mereka yang segera dijawab oleh mereka. Uthman telah membakar musyaf syalat tidak dikasar sewaktu di Mekah, mengkhususkan sumber air untuk kepentingan diri sendiri dan mengangkat kepimpinan dari kalangan generasi muda. Ia juga mengutamakan segala kemudahan untuk Bani Umayyah. Golongannya melebihi orang lain pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, Sayyidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, Ya Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Aku bertaubat atas perbuatanku. Sayyidina Ali menjawab, musyaf-musyaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan adalah yang disepakati bersama kesahihannya. Pasal depan syarat yang tidak digasar sewaktu di Mekah adalah kerana dia berkeluarga di Mekah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Oleh kerana itu syaratnya tidak dikasar. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternakan sedekah sehingga mereka besar, bukan untuk ternakan unta dan pemiliknya sendiri. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Adapun mengangkat pimpinan dari generasi muda, hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Lepas tu Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Adapun beliau mengutamakan kaumnya Bani Umayyah kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraisy daripada Bani lainnya. Demi Allah, seadanya kunci syurga ada di tanganku, aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. Setelah mendengar penjelasan daripada Ali, umat Islam pulang dengan rasa puas. Tapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah yang merencanakan maka jahat mereka. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan palsu
dengan tanda tangan palsu daripada sahabat termuka yang memburukkan Uthman. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. Lepas tu difitnah keji pun terus menjala dengan kejamnya. Sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. Setelah sebelumnya terkepung selama 1 bulan di rumahnya. Peristiwa inilah yang disebut dengan Al-Fitnah Al-Kubra, yang pertama sehingga memecahkan persatuan umat Islam. Terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Mustaqim bin Makhtar, nombor metrik 19110920. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Khalifah Uthman bin Affan, iaitu perbezaan pentadbiran Uthman bin Affan berbanding pemerintah khalifah lain. Dalam zaman pemerintahan, orang-orang mula merasa hidup mewah dan menerima kemakmuran. Mereka yang menghadiri majlis-majlis jamuan Khalifah Uthman pada zaman itu melihat perbezaan besar jika dibandingkan dengan jamuan yang diadakan pada zaman Khalifah Umar. Sebagai seorang khalifah, beliau merasa bahawa rakyatnya berhak menikmati hidup dan yang makmur itu. Tapi beliau tidak membenarkan kepada orang-orang Islam bersenang-senang dengan nikmat kemakmuran itu hingga melanggar hukum Allah. Pada zaman beliau, ramai daripada para sahabat Rasul keluar meninggalkan bandar Madinah, termasuklah di wilayah-wilayah yang baru diperintah oleh pemerintah Islam. Pemergian mereka itu tidak dilarang oleh Sayyidina Uthman. Jikalau pada zaman pemerintahan Khalifah Umar, para sahabat tidak dibenarkan keluar dari bermustautin dan bermustatin di negeri-negeri yang baru diperintah oleh orang-orang Islam. Tetapi pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu an, tegahan itu dihapuskan. Sayyidina Uthman tidak begitu mengambil berat terhadap gubernur-gubernur Islam yang memerintah di wilayah-wilayah Islam, khususnya mengenai perjalanan mereka, untuk menjaga nama baik mereka dan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang mungkin menimbulkan fitnah. Berlainan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an yang sangat mengambil berat tentang kedudukan wakilnya yang memerintah. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, inilah mula timbulnya beberapa masalah yang belum pernah berlaku sebelumnya. Timbulnya peristiwa-peristiwa yang baharu itu bukanlah disebabkan oleh kecuaian Sayyidina Uthman ataupun kerana beliau sengaja meringan-ringankan hukum. Bahkan hukuman-hukuman yang sewajarnya tetap dikenakan ke atas siapa juga yang bersalah, yang melanggar larangan agama Islam. Tetapi bagaimanapun percubaan-percubaannya itu tidak menghasilkan hasil yang baik, berlainan dengan apa yang dijalankan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam masa pemerintahan, dan ini menyebabkan fitnah-fitnah makin banyak berlaku antara pihak pemerintah dengan orang ramai. Terdapat perbezaan yang sangat ketara kedua-dua tempoh tersebut. 6 tahun pertama pemerintahan Khalifah Uthman adalah pemerintahan yang sangat murni dan bersih dari segi kekacauan dan pemerintahan, seperti zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, berbanding dengan 6 tahun terakhir yang dipenuhi kekacauan maupun pemerintahan kerana kelemahan khalifah itu sendiri. Pemerintahan Khalifah Uthman ketika itu juga terlalu suka mengeluarkan duit berlebihan kerana banyak menggunakan wang negara untuk perniagaan keluarga mereka sendiri, terutamanya keluarga Umayyah. Allah alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum belakang. Okey, hari ni Amin nak cerita sikit mengenai kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita tahu dia ni adalah salah seorang khulafa ar-rasyidin yang pentadbiran dia memang sangat lama daripada khulafa ar-rasyidin yang lain. Okey, ini Amin nak cerita macam mana dia wafat apa semua tu. Okey.
Stay tune. Okey, pertama kewafatan Saidina Uthman bin Affan ni dia bermula akara fitnah surat layang atau pihak Ibnu Sabah dan Khawarij yang menggunakan cak mahu ataupun cak meterai Saidina Uthman untuk menjatuhkan beliau. Allahu Akbar. Pertemuan terakhir Saidina Uthman dengan para muslimin ialah seminggu selepas bermula pengepungan di mana rumah beliau, pengepungan di mana beliau menyuruh mereka bersabar. Selepas itu Saidina Uthman ni pun terus terkepung dalam rumah dia sehinggalah terputus bekalan air. Allahu Akbar. Macam manalah kalau dia lalui pada masa tu, memang kita tak boleh nak imagine lah. Apa yang menjadikan Saidina Uthman ni ialah beliau selalu berusaha untuk berkomunikasi secara kasih sayang dan kelapangan hati. Allah. Walaupun rumah beliau dikepung oleh puak-puak pemberontak ni, tapi dia masih lagi berbicara dengan sampai santun, lemah lembut. Allahu Akbar. Seorang pemimpin. Tak kala pemberontak memaksa beliau untuk meletakkan jawatan kerusi kekhalifatannya. Beliau menolak dengan memetik kata Rasulullah SAW yang berbunyinya, suatu saat mungkin orang-orang menghendaki kamu untuk melepaskannya. Jangan lepaskan hanya kerana orang itu. 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, Saidina Uthman yakin Saidina Uthman telah tiba hari ajalnya, lalu berpuasa dan membaca Al-Quran agar beliau mati syahid. Allahu Akbar. Ingat tu saya belakang mati syahid ni, kita di zaman akhir ni tak silap ada Nabi yang berbunyinya, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku akan mendapat 100 pahala mati syahid. Allahu Akbar. Masya Allah. Mati syahid setelah terjadi pengepungan yang lama, pemberontak berjaya memasuki rumah Uthman. Ghafiki, iaitu pemberontak, telah menyepak Al-Quran, ya Allahu Akbar, yang dibaca Saidina Uthman dan memukulnya dengan besi. Datang pula Sudan, lalu dibilas pedangnya, namun dihalang oleh isteri Saidina Uthman, iaitu Nailah, lalu memutuskan jarinya. Sudan hilang peri kemanusiaan, terus membunuh Saidina Uthman. Ni Allahu Akbar. Semoga kita jauh-jauh lah jadi sifat lagu ni. Okey. Jasad 6 orang jenazah termasuk Saidina Uthman dituntut daripada pemberontak pada malam tersebut. 3 mayat pemberontak dibuang di dalam kebun dan dimakan anjing. Para muslimin begitu sedih dengan kewafatan Saidina Uthman dan para sahabat melaknat para pemberontak. Pemerintah Khalifah Uthman ni, faham ayat tadi, dia adalah pemerintah yang paling lama. Kalau kita nak tahu pemerintah dia lama tak lama, 12 tahun. Sementara pun 12 tahun. Hok mana kalau nak banding dengan pemerintah Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, memang sebentar lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar itu daripada Amir Attitude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Adham bin Ma'ali, nombor metrik 19110915. Jadi saya teruskan pada kesimpulan, iaitu melalui setiap situasi di mana banyak permasalahan yang berlaku dalam pemerintahan keempat-empat khalifah tersebut akibat sikap perebutan kuasa di kalangan masyarakat. Dalam erti kata lain, melalui sikap yang mementingkan kuasa menyebabkan lebih merosakkan pada zaman tersebut. Dan boleh dikatakan juga melalui zaman keempat-empat khalifah sudah semestinya terdapat individu yang mengambil kesempatan dalam membuat kesesatan di kalangan masyarakat. Oleh itu, dengan keteguhan dan pengorbanan yang dilakukan oleh keempat-empat khalifah pada zaman mereka, seperti memberi sumbangan kepada tamadun Islam serta meluaskan wilayah Islam, dengan itu kedamaian dalam masyarakat tersebut lebih teratur dan bagi masyarakat tersebut mampu menerusi ke jalan yang benar.
Selain itu, melalui pengorbanan keempat-empat khalifah itu juga telah membuahkan banyak hasil dalam pemerintahan Islam tersebut, seperti pertukaran sistem syura kepada sistem warisan. Namun begitu, sistem berkhalifah tersebut masih kekal hingga ke zaman Turki Uthmaniyah, dan antara kerajaan yang berkaitan dengan pemerintahan pada zaman tersebut juga ialah kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah, dan diikuti oleh kerajaan di India, China dan Nusantara. Akhir kata, sistem tersebut tetap diteruskan sehingga kini dan ditambahkan juga dengan kemodenan bagi menarik perhatian kepada masyarakat di negara luar untuk lebih mengenali cara sistem pemerintahan diuruskan oleh keempat-empat khalifah tersebut menghasilkannya. Sekian daripada kumpulan kami. Maaf ada sekiranya silap. Moga dijadikan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam.